Tu yang saya cakap tadi, logik akal, buayan ada dua, kenapa satu saja yang bergerak? Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Cerita ini bermula pada tahun 2019. Okey. Dan saya yakin di tempat anda pernah mengalami perkara-perkara seram seperti buayan. Di sinilah lokasi yang berlaku di tempat saya. Untuk dijadikan penceritaan pada hari ini, buaya yang bergerak ni disengajakan oleh saya supaya menggambarkan penceritaan saya pada hari ini. Faham. Dan kami ni selalu berbual-bual di pekarangan bawah rumah. Sehingga kadang-kadang dalam pukul 2, pukul 3, pukul 4 dan ada pernah sekali waktu azan subuh barulah kami bersurai. Jadi nak jadikan cerita, satu hari di mana kami sedang berbual-bual pada detik pukul 2 pagi, kawan saya telah memanggil, memberitahu dengan kami di mana dia telah terlihat ada satu buayan telah berlakunya pergerakan secara sendiri. Sebagaimana yang kita nampak di sini, ada dua buayan. Satu buayan yang berhenti dan satu dia bergerak. Kalau ikut secara logik akal, walaupun ada angin, kedua-dua buayan tu akan bergerak. Dan pada waktu itu, apabila kawan saya memberitahu, saya secara automatik merelakan diri untuk pergi di sana, di tempat kejadian. Untuk pengetahuan, saya memang dah lama tahu perkara ni, tapi kita tak ada kesempatan. Pada malam tersebut, itulah peluang yang saya ada dan saya mengambil kesempatan. Di mana apabila saya pergi, saya duduk dan saya pun memberi salam. Assalamualaikum. 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 Kenapa awal sangat? Kami masih ada. Kalau nak main pun, biarlah kami naik dulu. Dalam beberapa detik, buayan itu berhenti sendirinya. Dan apabila saya patah balik ke arah kawan-kawan saya, mereka bercakap, apa yang kau cakap kepada dia? Aku cakap, main, tunggu kami balik. Itu je. Engkau ni kan dia ikut engkau orang. Tak adalah. Ini adalah seperti perwatakan seorang kanak-kanak, bukannya orang dewasa yang suka akan taman-taman ni. Kebiasaan apa yang saya tahu adalah perwatakan seperti kanak-kanak. Sebab tu saya yakin dia tidak akan ikut saya. Dan apabila perkara tu diputuskan dan kami pun berbual lebih kurang dalam pukul 3 ke 3:30 pagi lah kami naik. Dan waktu tu kami tak tahulah apa yang berlaku seterusnya. Tetapi selang 2 atau 3 hari, kami mendengar perempuan menjerit. Berlakunya histeria, di mana perempuan tersebut baru keluar daripada bandar balik. Sekitar dalam pukul 3 tak silap saya, dia menjerit-jerit. Dan apabila dimaklumkan, dia dipulihkan dan dia bercakap penampakan wajah ataupun tubuh yang nyata yang sedang bermain buayan sambil melambai-lambai ke arahnya. Benda tersebut, apa yang saya cakap, itulah ia, adalah seorang budak. Apabila benda ni dah berlaku dan kami yakin benda ni akan berterusan, jadi di sini saya bawa ke lokasi sebenar. Untuk pengetahuan, kita terpaksa main kasar dengan kanak-kanak tersebut. Mulai hari ini, tiada lagi tempat kau bermain. Dan kami telah putuskan lokasi sebenarnya adalah di sini, di mana buayan hanya tinggal satu sahaja. Yang satu lagi telah kami tambatkan di bahagian ini. Inilah dia lokasi dia. Kalau kita nampak rantai yang kita ikat, di sinilah persoalan dia, kenapa dia perlu bermain di buayan ini sedangkan kita ada buayan 3 lagi. Mungkin ini adalah buayan kegemaran dia. Dan setelah benda ni kita buat, alhamdulillah, tiada lagi buayan bergerak secara sendirinya. Sampai ke arah ke hari ini, tiada lagi buayan bergerak. Yang bergerak sekarang, saya yang naik buayan tersebut. Jadi sejak tu dah buayan lain langsung tak diusik? Langsung tak ada, tak diusik.
Dan apa yang difahamkan oleh orang-orang tua di sini, dia telah pergi daripada kawasan inilah, bermaksud dia mungkin mencari tempat yang baru. Sedangkan kalau kita nampak jongkak-jongkit pun ada, kenapa dia tak nak bermain? Kan? Saya sebenarnya kawan-kawan saya dah naik, tapi saya duduk kat bawah sebab saya nak bercerita di tempat kejadian. Itulah dia kisahnya pada hari ini. Dan saya rasa benda tu bila saya bercerita, saya yakin rakan-rakan pun ada mengalami dengan peristiwa-peristiwa Melibatkan buayan. melibatkan buayan. Dia macam ni. Sebelum ni saya ada mendengar cakap rakan-rakan cerita buayan bergerak sendiri, dan apa yang mereka cakap, oh itu angin, itu angin, itu angin. Tapi bila kejadian sebenar berlaku, saya sahihkan benda tu bukan angin. Itu yang saya cakap tadi, logik akal, buayan ada dua, kenapa satu sahaja yang bergerak? Kalau angin tu biarlah ada dua sekali bergerak. Dua sekali. Tiga atau empat. Berapa kerap benda tu bergerak? Biasanya dia akan berlaku 2 minggu atau 3 minggu sekali, dan pergerakan dia biasanya memakan masa lebih kurang dalam 15 ke 30 minit. Lama juga. Lama juga tu. 15 hingga ke 30 minit tu, itu jangka masa yang normal untuk kanak-kanak berseronok dekat satu buayan tau. Saya bercakap begini sebab sebelum ni jiran di bahagian atas ni, yang mana yang terbangun daripada tidur, diorang nak pergi ke tandas, diorang nampak buayan tu bergerak. Jadi bilik keesokan tu diorang bercerita. Dan saya sebenarnya salah seorang biro keselamatan di kawasan penempatan tempat saya. Sebab tu saya ada masa untuk duduk di bahagian bawah, selain daripada mencegah kecurian dan sebagainya. Tapi itu yang saya cerita 2019 lah. Sekarang ni saya dah tak ada apa-apa jawatan lah kat sini. Saya tertanya-tanya juga tadi kan, apa benda yang bunyi tadi kan di awal-awal. Itulah buayan. Dan ini rasanya ini kali pertama di mana bila pencerita naik ke atas dan memberi bantuan visual untuk kita memahami cerita. Ini pertama kali ni. Betul. Kali pertama. Secara live. Terus terang bagi saya bang, saya memang rasa macam agak kagum kesungguhan abang untuk turun ke situ, goyangkan dan barulah bercerita. Ya, senang. Lebih terkesan lah. Kita boleh faham. Sana pun ada bukit tu. Jadi banyak kisah-kisah mistik yang berlaku, sehingga kan pasangan lelaki telah dicampakkan isterinya daripada tingkat 5 ke bawah. Waktu tu saya mengajar dia mengucap dan sebagainya. Banyak perkara-perkara itu datang daripada saya. Abang Hari, kita dah minit-minit yang terakhir ni abang. Macam biasa abang, pengajaran abang mesti agak sedih sekali bang. Apa benda abang nak sedih abang? Pengajaran dia ada kala memang sebagai orang tua dia akan menasihati orang muda, ataupun ayah menasihati anak-anaknya. Begitu juga dengan benda-benda yang gaib, ada kala kita perlu memberi nasihat kepada mereka. Tak apalah, nanti insyaAllah saya akan cerita macam mana saya nampak rambut yang panjang daripada tingkat 5 mencecah ke tingkat 1. Pengalaman saya. Tingkat 5? Ya saya. Temui kami setiap Jumaat dan Sabtu 11.30 malam hanya di Bilik Gelap Official.